Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita berjaya sambung semula kelas Sirah Khulafa Ar-Rashidin setelah 3 tahun berhenti. 3 tahun kan lebih kurang. Saya rasa last kali kita buat kelas ni secara bertentang muka macam ni 2019 lah, lepas sebelum Covid. Lebih kurang 3 tahun kita berhenti. Jadi alhamdulillah kembali seperti sedia kala. Macam-macam orang kata akan berlaku 3 tahun ni kan. Orang kata apa, tanda-tanda Dajjal nak keluar. Orang kata tanda-tanda Ya'juj Ma'juj nak keluar. Sampai orang kata bila bermula Covid tu ada yang kata Imam Mahdi nak keluar. Ada yang kata ni anak Raja Jordan akan jadi Imam Mahdi. Tapi alhamdulillah 3 tahun telah berlalu, tak ada lah tanda-tanda tu, dunia kembali seperti sedia kala. Yang ada anak Raja Jordan tu kahwin dengan orang Saudi je lah, dia tak jadi Mahdi. Jadi 3 tahun dah berlalu, kita dah berhenti. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, hari ni kita sambung balik untuk sambung pengajian sirah kita, Khulafa Ar-Rashidin. Dalam kelas-kelas yang lepas kita dah cerita tentang perjalanan hidup Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hari ini kita akan sambung tentang Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sebelum cerita tentang Sayyidina Uthman, saya nak kongsi sedikit dengan tuan-tuan dan puan-puan. Baru-baru ni, beberapa hari lepas, dunia Islam ni dikejutkan dengan cerita pemergian Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Satu orang ulama besar, satu tokoh yang telah, antara tokoh yang paling menonjol, saya kata mungkin dia yang paling menonjol yang hidup di zaman ini. Ketika dia masih hidup, tidak ada nama lain di kalangan tokoh Islam yang nama itu disebut-sebut, tokoh ulama lah. Tak ada orang yang disebut seperti dia. Bahkan mungkin selepas Syekh Abdul Aziz bin Baz, Al-Qaradawi adalah orang yang paling masyhur. Ini cerita tentang masyhur, paling dikenali, dan banyak jasa-jasa dan tulisan-tulisan dia yang dalam bidang yang berbagai, terutamanya dalam fiqh kontemporari yang dia tulis. Dan beberapa hari lepas dia telah meninggal dunia di Qatar ni. Dr. Yusuf Qaradawi ni, saya mula dengar nama dia masa sekolah menengah, tingkatan 2 atau tingkatan 3, macam itulah. Masa tu saya berjumpa buku yang dia tulis, Fatawa Mu'asirah. Buku dia yang masyhur, diterjemah dalam bahasa Melayu. Tajuk buku tu Fatwa-Fatwa Kontemporari yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Saja pergi ke library masa tu, tak tahu pun dia siapa. Saya ingat lagi, selain daripada Muwatta' Imam Malik yang saya baca waktu tu, 2 buku yang saya saja jumpa, angkat dan baca. Zaman tu tak ada internet kan. Adalah internet tapi tak tersebar luas. Jadi kita nak tahu benda kena baca lah. Kena pergi ke library cari buku. Dan nak kenal tokoh tu lebih lanjut pun susah. Kena cari orang yang kenal untuk tanya siapa orang ni kan. Sekarang boleh Google semua benda. Ketika itu susah lagi. Jadi saya jumpa buku Fatawa Mu'asirah Dr. Yusuf Qaradawi. Saya pun baca. Masa tu kecil lagi, tingkatan 2, tingkatan 3. Bila baca buku dia, saya bila baca, sebelum tu saya baca beberapa buku lain, Muwatta' Imam Malik dan sebagainya. Tulisan dia tentang fiqh menarik. Satu, dia menarik, dia sangat menarik. Dan yang kedua, Dr. Yusuf Al-Qaradawi bila dia menulis tentang fiqh ni, yang saya perasan, dia memberi jalan keluar kepada kesusahan orang dengan membuatkan orang rasa mereka tidak melanggar syarak. Sekali saya explain macam mana. Bila kita baca kitab-kitab fiqh, kita akan jumpa banyak perkara yang clear lah. Tapi kebanyakannya bukan konteks zaman kita.
kitab fiqh terdahulu, konteks zaman dulu. Apabila Dr. Yusuf Qaradawi tulis Fatawa Mu'asirah, dia jawab soalan orang. Ada soalan datang dari Eropah, soalan dari timur, dari negara yang berbagai-bagai. Jawapannya tu kita rasa tertarik sebab bila kita tengok jawapan dia, membuatkan kita rasa yang kita masih lagi dalam kerangka agama. Banyak isu begitu. Contoh kan, ada beberapa contoh lah yang saya jumpa yang bila baca rasa menarik. Tapi dalam masa yang sama, bila kita baca buku dia, kita nampak keberanian dia untuk keluar daripada cara fikir ulama-ulama silam. Menyebabkan yang dia dikritik. Salah satu contoh kalau kita boleh sebut, dulu kita sekolah agama ni biasalah idea yang ditanamkan dalam kepala pelajar-pelajar sekolah agama, lagu tak boleh dengar lagu. Nak dengar lagu nasyid dia. Raihan, Rabani boleh dengar. Zaman tu siapa yang ada? Zaman tu ada penyanyi ramai lah, Siti Nurhaliza apa semua kan. Dah ada. Tapi tak boleh dengar lagu. Alat muzik hanya boleh yang tak bertali sahaja. Kan idea begitu berkembang. Dan kita fikir itulah agama. Itu pegangan. Jadi kalau itu dianggap agama, ada benda yang kita secara sukarela, kita akan tinggalkan agama. Tak ada pilihan lain. Contohnya apa? Contohnya bila orang menyanyi lagu Negaraku. Ada muzik. Kan ada alat muzik yang bermacam-macam. Dan orang berdiri untuk lagu Negaraku. Secara automatik, kita punya fikir masa tu, kita kata, bab ni kita terpaksa langgar hukum syarak lah. Terpaksa buat begini. Itu satu contoh. Jadi bila bab menyanyi lagu Negaraku, ramai-ramai berdiri, dengarlah lagu Negaraku dan menyanyi dan tak ada siapa komplain. Tak ada siapa komplain lah. Semua orang berdiri macam biasa je. Dia dianggap macam ini perkara-perkara yang dianggap pengecualian daripada hukum agama. Juga bab-bab lain sama juga. Bila orang cerita tentang gantung gambar. Gantung gambar family, tak boleh. Fatwa begitu kan tersebar. Dan kita rasa ada dalil yang kuat di sebalik fatwa-fatwa begitu. Tapi, gambar agung dengan sultan tak boleh bantah. Kena letak juga. Tak ada siapa berani bantah. Membuatkan kita rasa macam, ada benda ataupun ada situasi agama ni dikecualikan. Bila saya baca buku Dr. Yusuf Qaradawi ketika tu, saya lihat keberanian dia untuk keluar daripada cara fikir majoriti ulama. Dia berani keluar daripada cara fikir tu. Bila dia bagi fatwa tentang muzik, dia bagi fatwa tentang gambar. Fatwa dia tentang gambar, dia kata gambar ni bukan untuk orang sembah. Bukanlah gambar seperti Arab Jahiliyah dulu, mereka lukis gambar untuk dibuat sembahan. Gambar ini lain. Jadi, dia benarkan itu dan juga dalam kes-kes lain. Baca, kita sedar bahawa tulisan dia ni tulisan yang mengundang kritikan. Boleh mengundang kritikan. Tapi dalam masa yang sama, bila baca kita rasa puas sebab dia bagi dimensi baru kepada fiqh. Bila dia jawab soalan orang daripada Eropah, itu yang ketika tu masyhur fatwa dia tentang ucap Merry Christmas apa semua tu. Kita baca kita rasa bahaya fatwa ni. Sebab sebelum tu kita didedahkan dengan ulama-ulama yang kata meraihkan perayaan orang lain adalah sebahagian daripada meredai agama mereka. Meredai agama mereka termasuk sebahagian daripada syirik juga. Kita anggap itu besar. Tapi bila dia tulis dalam konteks barat, bila semua orang akan ucapkan hari raya, bila kita tak ucap nampak rude dan sebagainya, bila baca kita sedar, bahaya penulisan dia. Tapi dia membuatkan ramai orang rasa macam mereka tak lari daripada agama. Ada garis panduan agama untuk segala benda yang orang buat. Itu saya baca je. Walaupun ketika itu dah terdetik. Menarik tulisan dia. Menarik untuk dibaca. Tapi boleh mengundang kritikan. Satu lagi yang saya baca buku Muhammad Al-Ghazali. Ini bukan baca Arab. Saya tu tak pandai Arab lagi. Dua-dua buku Melayu. Qaradawi pun buku Melayu. Fatwa kontemporari. Kalau tuan-tuan boleh jumpa buku ni, jumpa dan baca. Baguslah, bagus. Dia membuka cara fikir kita. Nak ikut-ikut, tak nak ikut sudah. Tapi dia membuka cara fikir. Saya baca buku ni masa umur 15. Lebih kurang. Satu lagi buku saya baca Muhammad Al-Ghazali. Laisa minal Islam. Terjemahan Melayu pun dia tulis Laisa minal Islam. Bukan daripada Islam. Muhammad Al-Ghazali cerita. Muhammad Al-Ghazali ni satu orang tokoh yang dihormati oleh Qaradawi. Yang banyak Qaradawi terkesan dengan tulisan dia. Jadi baca sama juga Muhammad Al-Ghazali tulis tentang bid'ah dan sebagainya. Itu dua buku yang antara yang paling awal saya baca. Dan apabila baca buku penulisan Qaradawi ni, ada bab yang dia keras. Kita baca nampaklah jalur pemikiran Salafi dia tu clear. Dalam bab dia cerita tentang orang percaya ramalan bintang, tentang
perkara-perkara khurafat, tangkai dan sebagainya, dia keras. Tapi dalam bab fiqh, nampak Qaradawi ni dia berani menulis dan keluar daripada cara fikir kebanyakan orang. Saya baca buku tu. Sekali lagi lah, zaman tu nak cari internet susah. Sampailah lepas tu bila saya ikut kuliah Ustaz Rasul Dahari ketika tu, Ustaz Rasul Dahari tulis beberapa artikel mengkritik kedua-dua mereka. Yusuf Al-Qaradawi, kemudian mengkritik Muhammad Al-Ghazali. Bila saya tengok, saya boleh faham, ya, ada ruang untuk orang kritik. Sebab fatwa dia berbahaya. Bukan berbahaya, fatwa keberanian dia itu menjadikan ada orang akan kritik. Itu bila masuk universiti barulah boleh baca Arab sikit. Masa kat matrik saya cuba buka buku-buku Arab dan sebagainya. Adalah orang sebarkan beberapa buku. Jumpa pula beberapa penulisan yang secara langsung mengkritik pemikiran Dr. Yusuf Qaradawi masa tu. Ada buku yang kasar lah, Syekh Muqbil tulis kot. Buku tu online je, buku dia kasar. Tajuk dia Iskat Kalbil Awi Yusuf bin Abdullah Al-Qaradawi, mendiamkan anjing Yusuf bin Muhammad Al-Qaradawi. Tajuk dia kasar. Kita baca, kritikan dia kasar betul, keras. Ada buku Al-Qaradawi fil Mizan, kritik dia keras. Baca, itulah sejarah awal saya membaca buku Qaradawi. Lepas tu saya tak baca banyak lah. Itu setakat tu. Ada orang suka baca Fiqh Aulawiyat Dr. Yusuf Qaradawi. Saya tak baca, saya tak tahu, tak boleh nak komen bagus ke tak sebab saya tak baca buku tu. Sampai dekat universiti, dekat UIA tahun ketiga, empat, ini zaman dah ada internet lah. Zaman dah ada internet yang kita boleh Google, boleh cari maklumat. Ketika itu kami belajar buku Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah Nabawiyah. Dr. Fathuddin Bayanuni ajak. Bagaimana berinteraksi dengan sunnah. Bila baca buku ni, Qaradawi yang lain. Dia masih sama, tapi buku ni menceritakan tentang apa kita nak buat bila berinteraksi dengan hadis. Bila hadis nampak bercanggah dengan akal, nak buat macam mana? Bila hadis nampak bercanggah dengan Al-Quran, nampak macam bercanggah, nak buat macam mana? Bila hadis nampak konteks zaman tak boleh nak amal, macam mana nak buat? Perbezaan ulama tentang hadis tu kita belajar buku ni. Buku ni bagus juga kalau tuan-tuan dan perempuan berminat nak baca. Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah Nabawiyah. Bagaimana beramal dengan sunnah Nabi SAW. Ini dia cerita tentang hadis. Tadi tu dia tulis tentang fiqh. Bila dia cerita tentang hadis, menunjukkan kepakaran dia dalam hadis, bagus. Dia faham. Tulisan dia bagus. Tentang bab berinteraksi dengan hadis ni, saya sekali lagi lah, saya puji benda yang saya baca. Ya. Yang saya tak baca, saya tak puji. Cuma orang kata, sahabat saya Dr. Razaimi ada tulis satu buku juga tentang bagaimana beramal dengan sunnah. Saya pun tak ingat tajuk dia. Saya baca beberapa orang tulis testimoni, Masri tulis dan sebagainya. Dia berkata buku ni pun bagus juga. Sama macam buku Qaradawi tulis bahasa Arab, cuma Rora tulis bahasa Melayu. Tapi saya tak baca buku Rora. Kalau tuan-tuan boleh dapatkan, baca. Mungkin ada manfaat dalam situ. Ramai orang bagi testimoni yang baik. Saya tak berani sebab saya tak baca lagi. Itu buku Qaradawi yang saya baca. Ala kulli hal, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, orang berbeza pandangan tentang dia lah. Satu, tokoh-tokoh Salafi yang keras, banyak yang mengkritik dia. Ramai yang mengkritik dia. Dan satu lagi, kelompok-kelompok pro pemerintah Mesir memang hentam dia betul-betul ya. Pro pemerintah Mesir hentam. Sampai selepas kematian dia, 2-3 hari lepas, Mesir keluarkan arahan tak boleh mana-mana masjid melakukan solat jenazah ghaib kepada Qaradawi. Auqaf keluarkan arahan. Malaysia kira okey lah. Penang buat solat ghaib, Perak buat solat ghaib, Perlis buat solat ghaib. Mesir tak boleh. Mana-mana masjid pun tak boleh. Itu yang berlaku, dan yang perbezaan ini berlaku, dan kita lihat orang berbeza pandangan tentang dia, tentang penulisannya. Perbezaan itu perbezaan yang besar. Cuma saya nak tekankan satu benda. Ini untuk perkongsian kita bersama juga. Sebagai manusia ni kan, ada adab yang semua manusia setuju. Semua manusia setuju adab. Apa adab tu? Pada hari orang mati, kita tak sebut keburukan orang tu. Ini adab. Adab yang tak kisahlah hang agama apa pun. Ialah kalau orang tu kafir yang jahat memusuhi Islam, itu lain. Kalau dia ahli bid'ah yang memang teruk dan sebagainya, memang para ulama sebut mereka bersyukur atas kematian ahli bid'ah yang melakukan kerosakan, pemimpin yang diktator yang membunuh ramai orang. Ini semua cerita lain lah. Tapi bila bab manusia biasa, manusia biasa, ada baik dia, ada buruk dia, ada fatwa dia yang dekat dengan sunnah, ada fatwa dia yang tak dekat dengan sunnah. Adab kesopanan manusia beritahu kat kita,
pada hari kematian orang tu, bukan untuk orang tu dikutuk. Ucap takziah, ucap yang baik-baik. Kalau tak mau jangan kata apa, duduk diam-diam. Yang ni saya nak sentuh sikit. Kalau tuan-tuan perhati, ada beberapa orang yang dia punya tahap bengap dia tu melampau-lampau. Dia ada masa yang banyak, masa yang panjang kalau nak kritik Qaradawi. Daripada dulu sampai lah ni dia boleh kritik. Dia pilih pada hari kematian Yusuf Al-Qaradawi. Pada hari orang semua mengucapkan takziah, ketika tu dia nak mengeluarkan Yusuf Qaradawi Syekhul Fitnah, menyebabkan tersebarnya fitnah, menyebabkan berlaku huru hara. Ini khilaf, bukan khilaf agama, ini khilaf ideologi. Khilaf ideologi. Orang boleh buat tesis PhD untuk kaji kenapa berlaku Arab Spring. Boleh buat semua. Boleh buat tesis, boleh kaji asal-usul lah apa yang berlaku. Ini semua benda yang geopolitik apa semua ni perlukan kajian lanjut. Tak apalah kalau nak letakkan kesalahan tu di atas bau Qaradawi, letaklah. Tapi bukan pada hari kematian dia. Saya tak tahu ada kawan-kawan yang ada PhD dalam hadis. Hari kematian share artikel. Tengok Qaradawi teruk. Saya tak tahu. Iyalah mungkin ilmu tinggi tapi adab sangat buruk. Persis perangai Syekhul Azhar. Azhar keluarkan kenyataan. Syekhul Azhar keluarkan kenyataan pada hari kematian Qaradawi. Qaradawi buat salah ni, buat salah tu, buat salah ni dan sebagainya. Last, mudah-mudahan Allah ampunkan dia adalah dia punya sugar coating last sekali. Perlukah? Pada hari orang meninggal dunia, hang buat kenyataan, keluarkan tentang keburukan orang, tak ada keperluan dan menunjukkan orang tu tak ada adab. Alhamdulillah. Majoriti manusia ada akal. Majoriti manusia ada akal. Majoriti manusia yang membaca tulisan Syekhul Azhar, Allah yarhamuhu, memuji Qaradawi dan mengutuk Syekhul Azhar yang tulis post Facebook ni. Menunjukkan yang walaupun sebahagian orang alim ni, ilmu mungkin pandai, tapi adab zero. Tapi majoriti orang awam bukan macam tu lah. Orang awam tahu dan orang awam, kau boleh lihat. Dulu kalau tuan-tuan perasan, masa kita mula-mula buat kuliah hadis 40 dulu, ketika itu saya ada sebut masa tu heboh lah. Orang cerita tentang Rabi' Madkhali dengan Yusuf Qaradawi. Ada isu antara mereka. Ada sahabat yang tanya soalan, saya jawab soalan tu. Haji Kai rekod dan kita buat cut video pendek. Saya tak suka nak kata dekat ulama', tapi bila kita baca buku, kita tahu di antara para ulama', mereka ada perkataan yang keras sesama mereka, keras sesama sendiri. Ada orang kata kat dia macam-macam. Dan dalam video tu, bila saya ulas tentang kedua-duanya, saya puji dua-dua orang. Kalau tuan-tuan tengok video tu, saya puji dua-dua orang. Saya puji Dr. Yusuf Qaradawi dan saya puji Syekh Rabi' Madkhali. Dua-dua orang saya puji. Dan saya bukan bersimpati. Saya boleh faham kenapa Syekh Rabi' menggunakan perkataan yang keras. Sebab itu tradisi. Memang ada ulama' bila mengkritik gunakan perkataan keras. Saya puji dua-dua. Baru-baru ni, bukan baru ni lah, beberapa tahun lepas, ada seorang post dekat saya. Kawan-kawan dekat sini juga, dia post saya, Man, apa siapa orang ni, sahabat-sahabat kita juga dekat Malaysia ni kutuk hang. Ada post Facebook tu, dia tulis dekat situ, Salman ni kata teruk tentang Syekh Rabi' Madkhali, kutuk Syekh Rabi' Madkhali. Saya bila dengar, saya senyum. Orang tu tak tengok video tu, dia tengok tajuk. Tajuk tu entah Kai letak tajuk apa, nampaklah macam kita hentam Syekh Rabi'. Tapi kalau tengok video tu, saya puji dua-dua orang. Saya puji, bagus juga video tu membuka akal orang. Sebab ada orang dia malas. Dia tak mau ambil tahu. Jadi kalau buka video tu tahulah yang saya puji dua-dua orang. Saya tak kutuk Syekh Rabi', tapi orang yang tulis post tu buat macam saya ni kutuk Syekh Rabi', side Qaradawi betul-betul. Tapi saya rasa mungkin lepas dia baca 2-3 komen, dia tengok video tu, lepas tu post tu pun hilang. Saya pun tak ada lah berniat nak screenshot ke, saya lupa siapa yang tulis, nama dia pun tak ingat. Jadi bila orang tanya kepada kita, kita boleh berbeza pandangan lah tentang Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Pada saya, beliau tokoh. Beliau ada keberanian menulis yang mungkin kita tak setuju dengan semua fatwa dia. Saya sendiri tak baca banyak buku dia. Yang saya baca itulah Fatwa Mu'asirah dia saya baca, Halal wal Haram fil Islam saya baca, hiburan dia tulis tentang art, seni saya baca, dan juga yang keempat buku yang belajar dengan Dr. Fathuddin tadi tu, Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah. Itu sahaja. Buku dia banyak, ada fiqhul jihad, ada fiqhul zakat, ada fiqhul awlawiyah apa semua. Tapi saya tak baca buku-buku ni semua, tak sempat nak baca. Mungkin sebab malas kot. Jadi kalau orang nak kata pengikut Qaradawi pun tak lah kot, sebab saya tak baca banyak pun. Banyak tu je yang baca. Ala kulli hal, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan rahmat kepada beliau, mengampunkan kekurangan dan juga kesalahan beliau, mengangkat martabat beliau di akhirat. Jika beliau seorang yang baik di sisi Allah, Allah tambahlah kebaikannya, dan itulah yang zahir pada kita.
Dan kalau dia ada kekurangan, mudah-mudahan Allah tutup dan ampunkan dia. Itu cerita sikit selingan sebelum kita nak masuk tajuk pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini adalah berkaitan dengan kisah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu ataupun zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Tuan-tuan boleh skip bab yang awal tentang biografi Sayyidina Uthman tu, boleh skip lah. Kita masuk terus tentang pelantikan Sayyidina Uthman. Biografi kita dah baca dah dulu kan. Kat muka surat berapa? Dalam buku yang kita ada tu. Saya tak bawa pula buku ni. Pelantikan Sayyidina Uthman. Selepas biografi dia. Okey, 437. 437. Di situlah bermula. Baik. Setelah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, yang kita dah baca dahulu, Abu Lu'lu'ah konspirasi beberapa orang untuk bunuh Sayyidina Umar, dan masa Sayyidina Umar sakit, dia sakit beberapa ada masa yang dia sakit dan dia masih boleh berkomunikasi dengan orang, cakap dengan orang. Ketika itu berlaku banyak perbincangan. Orang bertanya kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, siapa yang patut menggantikan dia? Man istakhlif? Siapakah orang yang engkau nak ambil untuk menggantikan engkau? Umar punya pendirian, Umar tak mau pilih siapa pun. Umar tak mau pilih. Itu yang pertama. Tapi Umar sebut dalam beberapa perkataan, dia sebut law istakhlaftu laqad istakhlafa man huwa khairun minni. Kalau aku pilih pemerintah selepas aku, sesungguhnya orang yang lebih baik daripada aku telah pun memilih pemerintah selepasnya, iaitu Abu Bakar. Abu Bakar lantik, dia nak Umar untuk jadi lepas dia. Kalaulah aku tak lantik, laqad taraka man huwa khairun minni. Sesungguhnya orang yang lebih baik daripada aku telah meninggalkan pelantikan, iaitu Nabi SAW. Umar kata, apa sahaja aku buat, baiklah. Kalau aku lantik, aku sama macam Abu Bakar. Kalau aku tak mau lantik pengganti aku sama dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, kita dah baca banyak kali, Umar, mana-mana ucapan dia tidak berlepas diri daripada Nabi SAW dan Abu Bakar. Dia akan pilih dekat dengan Nabi SAW, dekat dengan Abu Bakar. Dan kita lihat juga dahulu ketika awal-awal selepas Nabi SAW wafat, ketika Abu Bakar mencadangkan, ambillah salah seorang daripada dua orang Quraisy ni jadi pemerintah, sama ada Umar ataupun Abdurrahman bin Auf. Umar kata, demi Allah, selagi Abu Bakar hidup, aku takkan jadi pemerintah. Apabila dekat dengan kematian Umar, orang bagi cadangan dekat dia. Orang kata, pilihlah Abdullah bin Umar, anak dia. Orang bagi cadangan kepada dia untuk pilih anaknya. Kata Umar, waihaka ma aradtu dhalika. Celakalah engkau yang bagi cadangan tu. Orang bagi cadangan pula kena celaka dengan dia. Celakalah engkau. Kata Umar, ma aradtu wallahi bihada. Aku tak mau pilihan ini. Kata Umar, in kana khairan faqad asabna minhu. Kalaulah pemerintahan ni perkara yang baik, kami telah dapat bahagian kami. Aku dah jadi pemerintah, cukuplah kami dapat bahagian kami. Wa in kana syarran faqad surrifa anna. Kalaulah menjadi pemerintah ini perkara buruk, cukuplah aku, jauhlah daripada keluarga dan anak cucu aku. Ini pendirian Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bila disuruh anak dia jadi. Ini menunjukkan kepada kita, bukan semua pemerintah itu untung. Sebab kalau jadi pemerintah untung, pastinya orang nak anak dia jadi pemerintah. Tapi Umar tak nak anak dia jadi pemerintah. Dia tolak awal-awal, jangan bagi anak dia jadi pemerintah. Sebab bayangkan setelah Umar radhiyallahu anhu menghabiskan masa dia menjadi pemerintah daripada tahun 13 sampai tahun 23, 10 tahun dia jadi pemerintah lebih kurang, diberi pilihan untuk anak dia ambil jawatan tu. Umar kata, tak payah, lantik orang lain tapi bukan anak aku. Ramai orang nak anak sendiri, tapi mereka kata susah, mereka berkorban. Mana-mana tempat pun mereka cuba untuk set up anak mereka menjadi pemerintah. Bahkan selepas daripada zaman Khulafa Ar-Rashidin berlaku juga, Bani Umayyah dan sebagainya, set up anak jadi pemerintah. Tetapi ramai yang akan berkata bahawa ini pengorbanan. Kami korbankan hidup, kami korbankan kesenangan, kami nak jadi pemerintah, nak serve rakyat, orang ramai. Cuma hakikatnya yang betul-betul kalau orang tu dia rugi, dia masuk politik dan jadi pemerintah, dia rugi. Dia tak nak anak dia rugi macam dia. Itu yang Umar buat.
Kalau menjadi pemerintah itu satu kerugian, tanda dia sudahlah, aku dapat kerugian ni, sudah, tak payah bagi susah ke anak aku pula. Itu yang Umar rasa. Di sebalik Umar tak nak Abdullah bin Umar menjadi pemerintah, Umar tahu bahawa ini satu kerugian. Dia telah penat dan dia hilang banyak benda yang patut dia dapat, dan dia tak mahu anak dia mewarisi itu. Dan dia meletakkan diri dia dalam posisi dia boleh diazab oleh Allah sebab jadi pemerintah. Kalau mentaliti macam tu kan, kenapa nak jadi pemerintah? Sedangkan kalau jadi pemerintah, aku letakkan diriku dalam posisi Allah boleh hukum aku dan humban aku dalam neraka. Tapi Umar terpaksa lah sebab Abu Bakar lantik dia. Dia tak mahu pun. Abu Bakar lantik dia. Apabila orang cadangkan Abdullah bin Umar ganti jadi pemerintah, Umar kata tak payah, pergi orang lain. Sudah, cukup keluarga aku. Itu satu alasan. Yang kedua, yang ni cerita serius. Yang kedua, kita lawak sikit. Yang kedua ni orang perempuan mungkin tak suka kot. Jangan marah saya cerita ya. Sebelum cerita nak cerita ya. Cuma cerita ni tak ramai yang riwayat. At-Tabari sebut siapa ni? Ibnu Athir pun ulang juga sebutan yang sama. Ibnu Katsir tak sebut kot. Ni saya nak cerita satu sebab lagi. Yang ni sebab ni kita boleh panjangkan sikit, tapi orang perempuan kena janji jangan marah saya. Saya nak cerita ya. Apabila orang tanya kepada Umar, kenapa tak bagi Abdullah bin Umar, anak engkau jadi pemerintah? Kata Umar, kaifa astakhlifu rajulan ajaza an talaqi imra'atih. Umar dia sakit ni, dia kena tikam lah. Umar kata, macam mana aku memilih seorang yang dia nak ceraikan bini dia pun dia takut nak suruh jadi pemerintah. Umar kata tu, ajaza an talaqi imra'atihi. Umar kata Ibnu Umar ni sentimental, sayang betul bini dia. Kira macam itulah, sayang betul bini dia. Orang perempuan sukalah. Ibnu Umar ni sayang sungguh bini dia. Aku nak suruh cerai bini dia pun dia tak mahu apa nak suruh jadi pemerintah. Umar kata macam tu lah. Dan Abdullah bin Umar memang macam tu dia. Jadi kalau geng-geng drama pukul 7 orang suka Abdullah bin Umar. Dia sayang bini dia. Umar kata dia ni nak ceraikan bini dia pun susah, nak jadi pemerintah macam mana? Dia tak kahwin banyak. Abdullah bin Umar dia kahwin 2 dua je. Dan saya nak cerita pasal zaman tu. Dia kahwin 2 je. Satu dia kahwin dengan Ummu Alqamah yang first kali. Saya tak pasti sama ada Ummu Alqamah atau bukan Ummu Alqamah ni yang Umar suruh ceraikan. Ada satu riwayat yang Umar suruh dia ceraikan bini dia. Ni orang drama pukul 7 tak suka pula. Umar suruh tinggalkan. Abdullah bin Umar dia sayang, bila dia kahwin dia sayang. Dia jumpa Nabi SAW. Dia tanya, aku dah kahwin, bapa aku suruh cerai. Nabi kata ati' abak, taatlah, ikutlah perintah dia. Jadi dalam riwayat satu isteri kepada Abdullah bin Umar, Ummu Alqamah. Saya tak pasti cerita ni tentang dia ataupun tidak, tapi dia telah ceraikan. Kemudian dia kahwin dengan Safiyah bint Abi Ubaid. Safiyah bint Abi Ubaid, bini dia yang kedua, dan bini kedua ni stay dengan dia sampai dia meninggal dunia ataupun sampai Safiyah tu meninggal dunia dulu. Jadi bini dia 2 je lah. Dalam satu masa 1 je. Dia ada beberapa hamba sahaya tapi bini dia 1. Ini Abdullah bin Umar. Dan dia membesarkan anak-anak dia dan sebagainya. Jadi Umar sebut lah, dia ni tak boleh sentimental. Sebab zaman tu, ramai orang, dia pun kahwin banyak. Umar ada berapa isteri dia? 7 ke 9. Tapi bukan serentak lah. Serentak 4. Kemudian dia kahwin, dia cerai, kahwin, dia cerai. Abu Bakar pun ada banyak, 4, 5, banyak. Dan ketika itu, perkahwinan dan perceraian ni benda biasa. Sebab tu saya kadang-kadang pelik bila orang kata, kita risau, kadar perceraian tinggi. Dia pun ni tak baca sirah ke? Kalau baca sirah, zaman tu biasa. Biasa sangat orang berkahwin dan orang bercerai. Walaupun geng drama pukul 7 akan suka dekat Umar, dekat Abdullah bin Umar, tapi mereka kalau tahu cerita siapa tu? Al-Hasan bin Ali, mesti sakit jantung. Kalau tahu cerita Al-Hasan bin Ali, mesti sakit jantungnya. Sampai ada riwayat Ali kena pesan dekat penduduk Kufah. Ali pergi Kufah, dia pesan, la tuzawwiju fa innahu rajulun mitlaq. Ali kata kat orang Kufah, jangan kahwin dengan Al-Hasan ni sebab dia banyak sangat ceraikan bini dia. Dia kahwin, dia cerai. Dan cukup 4. Dia jumpa yang kelima yang dia suka, dia cerai. Satu dia tambah satu lagi. Ali pesan kepada orang Kufah, jangan kahwin dengan Hasan. Sebab Hasan ni dia banyak ceraikan bini dia. Apa nama? Sampailah, tapi orang Kufah nak kahwin juga. Sebab kahwin dengan Hasan, dapatlah nasab daripada Fatimah radhiyallahu anha, nasab kepada Nabi, suka bersebarlah kesan baik dia, bertebarlah keturunan Nabi SAW.
Kan orang biasa kalau di sudut logik baguslah Hasan kahwin banyak, keturunan Nabi SAW tersebar. Tapi geng-geng drama tak suka. Jadi kesan baik dia ada. Ali sampai berpesan kepada penduduk Kufah apa dengan kahwin dengan Hasan. Dia kahwin belum tentu selamat. Sekejap dia tinggal dia kahwin orang lain pula. Beza dengan Abdullah bin Umar lah. Abdullah bin Umar ni, Umar kata dia ni nak ceraikan bini dia pun dia takut. Macam mana pun nak suruh dia jadi khalifah. Jadi itu cerita yang berlaku di zaman itu. Perkahwinan ni biasa. Sebab tu, yelah kadang-kadang orang marah, ada benda yang buatkan orang marah. Macam mana dia ni kahwin, lepas tu dia jumpa perempuan lain, dia tinggal bini dia pergi kahwin dengan orang lain. Itu membuatkan orang membuak-buak. Tapi kalau bila kita baca sirah, cerita-cerita begini banyak berlaku dalam sirah. Sebab tu ada satu hadis yang masyhur, Ummu Zara'. Hadis Ummu Zara' ni, ada 11 orang perempuan, mereka duduk sembang sama mereka. Salah satu perempuan nama dia Ummu Zara'. Dia cerita, dia kata, tapi yang bestnya zaman tu, mereka kalau lelaki mereka buat, mereka puji. Walaupun selepas mereka bercerai, mereka puji. Ummu Zara' ni, aku kahwin dengan Abu Zara'. Miskin. Dia miskin, dia orang susah. Tapi aku bahagia betul dengan dia. Memang betul-betul bahagia. Rasa hidup ni cukup. Semua yang perlu cukup. Dia bagi cukup. Perempuan yang sangat bahagia. Maksudnya tak ada orang lagi bahagia pada dia. Sampailah satu hari, Ummu Zara' pergi keluar. Dia nak pergi keluar kerja, dia jumpa satu janda, ada anak dua, dia berkenan kat janda tu, dia kahwin dengan janda tu, dia cerai dengan aku. Ini cerita betul ni. Dia ceraikan bini dia, dia pergi kahwin dengan janda yang ada anak tu. Ummu Zara' kata, lepas tu aku sedih, aku kahwin pula dengan orang lain. Kahwin dengan orang lain kaya. Laki kedua ni kaya. Kaya, dia punya rak makanan sentiasa penuh, anak dia baik, banyak tolong, jiran tetangga bagus, orang gaji bagus. Tapi perempuan ni kata walaupun laki nombor dia ni baik, kekayaan dia itu tak sama dibandingkan dengan kebahagiaan yang dia dapat dengan Abu Zara' dulu ni. Jadi cerita-cerita begini banyaklah dalam sirah Nabi SAW. Zaman kita berbeza lah sikit kan. Macam mana Haji Zabidi? Buat ni? Sebab tak nampak jauh. Sebab tak nampak kenal tu. Okay, sambung cerita kita. Jadi Umar radhiyallahu anhu memilih untuk pilihlah siapa-siapa tapi bukan anak aku. Itu pilihannya. Yang kedua, kata Umar Khattab radhiyallahu anhu, aku tinggalkan urusan ini untuk ditentukan oleh 6 orang. Ada 7 orang sepatutnya. Apabila Nabi SAW, 6 orang ni, yang mana kata Umar Al-Khattab, ketika Nabi SAW meninggal dunia, wa huwa ankum radin. Nabi redha kepada mereka berenam. 6 orang ni Nabi redha. Ada 7. Kan ada 10 orang yang Nabi SAW janjikan masuk syurga. Abu Bakar telah pun meninggal dunia. Abu Ubaidah bin Jarrah telah pun meninggal dunia. Umar time tu tak lama lagi dia pun nak meninggal dunia juga. Kemudian ada lagi 7 orang. Siapa 7 orang tu? Ali, Uthman, Abdul Rahman bin Auf, Talhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Sa'id bin Zaid. Baik, kata Umar radhiyallahu anhu, aku tinggalkan kamu 6 orang je. Sa'id bin Zaid dia tak sebut. Sebab sepupu dia. Dia kata, bukan dia punya nak jaga keturunan dia, jangan ambil pemerintahan. Bukan setakat anak dia tak bagi. Sa'id bin Zaid pun dia tak bagi juga. Sepupu aku pun keluar juga sekali. Aku tinggalkan pemerintahan ini kepada 6 orang. Umar bagi arahan kepada mereka. Umar panggil mereka semua. 6 orang ni Umar panggil. Umar kata, fawajadtukum ru'asa an-nas wa qadatahum. Aku dapati kamu berenam ini adalah pemimpin manusia. Wala yakunu hadzal amr illa bainakum. 6 orang ni ketika Umar sedang sakit, Umar kata, buatlah keputusan di antara kamu berenam, sebab ketika Nabi SAW wafat, dia redha dengan kamu. Nabi redha dengan kamu, kamu masih hidup, 6 orang kamu buat keputusan. Inni la akhafun nas alaikum in istaqamtum. Aku tak takut manusia kalau kamu melakukan keadilan. Walakinni akhafukum fima bainakum. Tapi aku bimbang sesuatu yang berlaku di antara kamu. Jadi Umar kata, buat keputusan sendiri, kemudian beritahu keputusan itu. Ketika dia masih lagi sakit sebelum meninggal dunia. Mereka pun diriwayatkan 6 orang ni pergi masuk ke Hujratul Aisyah, diriwayatkan rumah Aisyah yang tempat
bersemadinya jasad Nabi SAW dan Abu Bakar, mereka bincang berenam siapa nak jadi pemerintah. Disebutkan dalam sebahagian riwayat, bila mereka bincang, bising sebab tak mau pun. 3 orang memang awal-awal dah tarik diri dah. Talha dia tak ada. Ketika itu Talha sedang bermusafir. Talha tak ada. Zubair tak mau. Abdurrahman bin Auf pun tak mau. Dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas pun tak mau. Bising sebab tak mau. Semua main lawan tolak. Ali radhiyallahu anhu dan Uthman radhiyallahu anhu, mereka nak lah. Mereka ada tanda-tanda menunjukkan mereka bersedia. Tapi lagi 4 orang ni tak mau. Bila bincang banyak sangat, kata Abdullah bin Umar, inna amiral mu'minin lam yamut ba'd. Abdullah bin Umar kata, Amirul Mukminin belum mati lagi, kamu dah bergaduh macam ni. Pergi bincang dekat Umar, bergaduh ni lawan tolak, semua tak mau. Umar kata, okey, berhenti dahulu, jangan bincang sekarang. Mereka pun kembali, sampailah dekat kematian Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bagi pesanan. Satu pesanan dia kepada Abu Talha Al-Ansari, orang Ansar. Dia kata kat Abu Talha, inna Allah talama a'azza bikumul Islam fakhtar 50 rajulan minal ansar fastahatha haula'i rahtin hatta yakhruju rajulan minhu hatta yakhtaru rajulan minhum. Umar kata kepada Abu Talha Al-Ansari, sesungguhnya selagi mana Allah menguatkan kamu dengan Islam, pilih 50 orang Emiri Guard. Umar kata, Abu Ansar Al-Ansari, ni orang Ansar, pilih 50 orang untuk jadi Emiri Guard. Ni bahasa Melayu kita kata apa? Pegawai istana lah. Lantikan sementara. 50 orang kerja kamu kejar mereka 6 orang, tahan mereka 6 orang, ikut mereka 6 orang sampai mereka buat keputusan. Tanya mereka, tekan mereka sampai ada keputusan. Ini perintah kepada Abu Talha Al-Ansari. Dan pastikan perbincangan mereka tak ada siapa dengar. Yahjub, tutup perbincangan mereka. Hang boleh duduk situ tapi orang lain tak dengar. Dan ikut ke mana sahaja mereka pergi sampai dapat seorang untuk jadi pemerintah. Kata Umar kepada Al-Miqdad bin Aswad, "Idza wada'tumuni fi hufrati fajma' haula'i rahtin fi bait hatta yakhtaru rajulan minhum." Apabila kamu masukkan aku ke dalam liang lahat, tanam sahaja aku, kata Umar kepada Al-Miqdad, masukkan mereka semua ni dalam satu rumah, letak mereka di situ sehingga mereka keluar dengan satu keputusan. Dalam riwayat dicerita dia keluar juga lah, balik rumah dan sebagainya. Artinya Umar bertegas, tanam sahaja aku, ambil 6 orang ni, letak mereka sampai mereka berjaya untuk pilih seorang jadi pemerintah. Kata Umar kepada Suhaib, setelah kematian aku, hang ada 3 hari untuk jadi interim prime minister. Interim leader. Umar kata, hang akan jadi imam kepada Suhaib. 3 hari, hang jadi imam. Okey, interim punya imam. Hang seorang yang jadi imam 3 hari ni. Sebab ada kisah selepas tu, setelah orang para sahabat ketika nak solatkan jenazah Umar, Osman kata dia nak jadi imam, Ali kata dia nak jadi imam, Abdurrahman bin Auf kata tak, bukan kamu berdua, pilih pemerintah dulu, ini tugas Suhaib. Termasuklah jadi imam solat jenazah Umar, Suhaib yang lakukan. 3 hari Suhaib jadi imam, mereka selesaikan urusan itu. Dan Umar pesan, 6 orang ni Umar pesan, Umar ni kawan mereka, dia baiklah dengan mereka. Umar ada hubungan yang sangat baik dengan Osman, dengan Ali, dengan Abdurrahman bin Auf, dengan Talha, dengan Zubair, dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia baik dengan mereka semua. First dia dah keluarkan dah sepupu dia, jangan masuk dalam geng tu. Dia kata Abdullah bin Umar boleh duduk dalam perbincangan tu, bincang sekali. Umar kata dalam masa 3 hari aku nak keputusan seorang pemerintah. Sebelum meninggal, Umar bertegas. Umar kata, kalaulah mereka berlima sepakat seorang jadi pemerintah, ada seorang yang berbeza dan tak bersetuju, aku perintahkan kamu bunuh orang tu, tak kisah siapa pun dia. Antara 6 orang yang ada ni, kalau seorang tak bersetuju, kamu bunuh orang tu, pastikan 5 ni bersepakat dah cukup. Kalau 4 orang bersetuju untuk menjadi pemerintah, salah seorang, 2 orang tak setuju, kamu bunuh 2 orang ni, hapuskan dia. Lupuskan terus, tinggal 4 orang ni. Dan kalau 3 orang dan 3 orang berbeza pendapat, 3 dan 3, maka ikutlah apa yang dipilih oleh Abdullah bin Umar. Andai kata kamu tak bersetuju dengan Abdullah bin Umar, maka ikutlah tim yang Abdurrahman bin Auf ada di situ. Siapa yang dipilih oleh Abdurrahman bin Auf. Dan lagi 3, kalau tetap tak bersetuju, kamu bunuh 3 tu. Fighter punya ucapan dekat dengan detik kematian. Yalah, hampa memang kawan-kawan aku. Tapi kalau biarkan urusan ini tanpa kata putus, kalau nak fikir kawan, jaga hati dia tu, jaga hati dia ni, akhirnya umat Islam akan berpecah belah dan akan bergaduh.
Maka Umar buat keputusan, arahan yang sangat clear dan sangat jelas. Apabila kamu setuju seorang jadi pemerintah, ada yang membantah, kamu bunuh yang bantah tu. Dan mereka pun ketika itu buat keputusan untuk duduklah mereka dan pilih. Masa mereka nak pilih, Ali nak jadi pemerintah. Ali nak, dan Osman juga nak. Ni saya nak cerita sebab apa? Sebab apa yang Ali nak? Kita nampak trend ni bila kita baca sirah. Semenjak Nabi SAW masih hidup lagi, ini Abbas dan Ali radhiyallahu anhuma. Abbas dan Ali, mereka cuba bincang nak minta dekat Nabi bagi pemerintahan dekat kita. Ini saya nak cakap ni susah sikit sebab ni dia borderline antara sunnah dengan Syiah. Syiah maki sahabat, sunnah tidak merendahkan sahabat. Kerana tidak merendahkan sahabat, sebahagian penulis sirah, antaranya Ibn Kathir, banyak benda yang dia skip, dia tak sebut sebab nak jaga kemuliaan sahabat. Tapi pergi kepada blog Syiah, mereka maki teruk sahabat. Saya harap yang saya sampaikan ni nak bagi faham lah apa yang berlaku ketika itu. Ali dan Abbas radhiyallahu anhuma, mereka nak pemerintahan. Sebab tu ada hadis riwayat Muslim yang sebelum Nabi SAW wafat, Abbas kata kepada Ali radhiyallahu anhuma, jumpa Nabi, tanya Nabi siapa akan jadi pemerintah. Abbas kata kalau Nabi bagi kat kita, kita jadilah pemerintah. Kalau Nabi tak bagi, kita bagi kepada orang yang berhak. Ali kata tak, aku takkan tanya. Kerana Ali kata, kalau aku tanya Nabi SAW, Nabi bagi dekat kita, Bani Hashim, Ahlul Bait, Nabi bagi kat kita, okey, kita dapat. Tetapi Abbas hang cuba fikir, kalau Nabi tak bagi kat kita, sampai kiamat, takkan ada Bani Hashim jadi pemerintah. So, don't take this. Jangan pergi tanya Nabi. Kalau nak tanya Nabi, katakan Nabi tak bagi kat kita, tak ada siapa akan jadi pemerintah sampai kiamat. Abbas, dalam sebahagian riwayat ni mungkin dhaif, ketika proses pemilihan tu berlaku, Abbas kata, Ali, hang tak mau dengar cakap aku. Dulu aku suruh tanya Nabi, hang tak mau tanya. Setelah Nabi SAW wafat, hang tak mau jadi pemerintah juga. Sampai sekarang ni, Omar suruh pilih 6 orang. Bagi tahu dekat Omar, skip nama hang. Duduk di atas, jangan duduk sekali. Ali tak mau juga. Dan sebagai riwayat, Ali kata, Inna nas yanzuruna ila Quraisy wa Quraisy tanzur bainaha. Sesungguhnya manusia semua melihat kepada Quraisy dan Quraisy melihat sesama mereka. Fataqul, lalu Quraisy berkata, in waliya alaikum banu Hashim lam takhruj minhum abada. Quraisy berkata, kalaulah yang memerintah kamu Bani Hashim, pemerintahan itu akan kekal milik Bani Hashim sampai bila-bila. Wa in kanat fi ghairihim tatadawaluna bainakum. Kalau bukan Bani Hashim, akan berpindah di antara mereka. Jadi bincanglah Ali dengan Abbas ketika itu sebab apa Ali nak? Sebab Bani Hashim. Jadi nak pemerintahan itu bukan sebab dia, bukan dia sendiri, tapi dapat pemerintahan kepada Ahlul Bait, satu kemuliaan kepada Bani Hashim. Ala kulli hal, berlakulah perbincangan di antara mereka. Apabila mereka berbincang ketika itu, Zubair kata, aku bagi kepada Ali. Aku punya undi kepada Ali. Talhah kata, aku punya undi kepada Uthman. Jadi yang tinggal sekarang Ali dengan Uthman. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, dalam sebahagian riwayat, Abdurrahman bin Auf jumpa Sa'ad bin Abi Waqqas, tanya dia, hang nak pilih siapa? Sa'ad bin Waqqas kata, aku pilih hang. Aku nak hang. Abdurrahman bin Auf, dalam riwayat disebutkan, Abdurrahman bin Auf kata, aku tak payah. Jangan masukkan aku dalam cerita ni, keluarkan aku. Hang pilih siapa? Ada riwayat yang sebut Sa'ad bin Waqqas kata, kalau bukan hang, aku rasa Ali lagi bagus daripada Uthman untuk jadi pemerintah. Tapi aku nak hang jadi pemerintah. Kata Abdurrahman bin Auf, aku lihat dalam mimpi satu kebun yang menghijau. Dan aku lihat satu kuda yang masuk dalam kebun tu berlari pantas keluar daripada kebun tu, tak berhenti di situ. Dan selepas itu aku lihat satu unta yang berjalan perlahan ikut telunjuk kuda tu. Betul-betul jalan di belakang kuda tu dan dia keluar daripada kebun tadi tu. Dan yang ketiga kata Abdurrahman bin Auf, yang ketiga katanya, aku lihat kuda yang kencang juga berlari. Macam kuda pertama, yang kedua tadi unta. Yang ketiga kuda yang kencang berlari. Masuk dalam kebun tu, dia lari, dia goyang-goyangkan kepala, dia ambil masa sedikit di situ dan dia keluar daripada kebun tu. Dan yang keempat, aku lihat unta yang masuk dalam kebun tu dan dia berhenti
dia makan disikit di atas kebun tu, dia tinggal di dalam kebun tu. Kata Abdul Rahman bin Auf, demi Allah aku takkan jadi yang keempat. Yang pertama, Nabi SAW clear meninggalkan mereka di atas jalan yang lurus. Yang kedua, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengikut setiap jejak langkah Nabi SAW. Yang ketiga, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang kemas kuat, kuda yang kuat, jalan melakukan banyak pembaharuan, spend time, dan dia keluar daripada kebun tu. Dan yang keempat, terperangkap di dalam kebun tu. Kata Abdul Rahman bin Auf, tak ada siapa akan jadi lebih baik daripada Abu Bakar dan juga Umar, aku takkan jadi yang keempat. Jadi berbincanglah mereka untuk memilih salah seorang daripada mereka menjadi pemerintah. Abdul Rahman bin Auf panggil Osman dan juga Ali. Dia tanya ramai orang. Dia tanya kepada mereka siapa yang patut. Kebanyakan orang mendahulukan Osman. Banyak yang ditanya mendahulukan Osman pada ketika itu. Sebahagian orang memilih Ali. Tapi Abdul Rahman bin Auf, apa yang dia lakukan time tu adalah dia tanya seramai orang yang dia boleh tanya. Siapa sahaja yang lalu di Madinah dia tanya. Orang Madinah, orang luar, pengembala kambing, dia tanya semua orang siapa yang perlu jadi pemerintah. Sampailah satu hari pada waktu pagi, lepas 3 hari, waktu pagi hari keempat, dia Abdul Rahman bin Auf arahkan Miswar ibn Makhramah. Miswar ibn Makhramah ni perbincangan berlaku di rumah dia. Miswar sebelum subuh waktu pagi. Buku ni ada dalam buku tu. Abdul Rahman bin Auf arahkan Miswar, panggil Ali dan juga Uthman, datang aku nak tanya mereka soalan. Miswar tanya kepada Abdul Rahman bin Auf, nak panggil siapa dulu? Tentu ini penting ni. Penting nak panggil siapa dulu sebab kadang-kadang kita tak faham ini hin. Nama siapa disebut dulu, priority lah orang tu kan. Kita tak faham. Tapi bila bab yang crucial, bab yang penting, nama siapa sebut dulu tu penting. Kata Abdul Rahman bin Auf kepada Miswar, suka hati hang, panggil lah siapa nak panggil pun. Yang penting bawa datang mereka berdua. Sebelum subuh, Miswar pergi ke rumah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, panggil Ali. Abdul Rahman bin Auf, jemput engkau datang. Ali kata, ada tak orang lain yang dia jemput selain daripada aku? Miswar kata ada, dia jemput Osman juga. Ali tanya, dia suruh jemput siapa dulu? Aku dulu ataupun Osman dulu? Ini semua hint. Miswar kata, dia tak suruh jemput siapa pun, tapi rumah hang dekat, aku main rumah hang dulu. Rumah Osman jauh sikit, aku main rumah hang dulu. Ali kata, okay, kalau gitu kita pergi. Dia pergi ke rumah Osman sedang solat witir dalam sebahagian riwayat. Panggil ketika itu, Osman tanya soalan yang sama. Selain daripada aku, Abdul Rahman ada panggil orang lain tak? Miswar kata ada, dia panggil Ali. Dia panggil siapa dulu? Aku dulu ke Ali dulu. Dia panggil, Nabi tak sebut siapa dulu. Siapa sahaja, bukan Nabi, Abdul Rahman bin Auf tak sebut siapa dahulu, datanglah kamu berdua. Mereka pun datang, kedua-dua menghadap Abdul Rahman bin Auf pada ketika itu, yang mana sekarang dialah yang buat keputusan. Antara 3 orang, yang semua orang lepaskan kuasa, tinggal Abdul Rahman bin Auf, Osman, Abdul Rahman bin Auf, Osman dan juga Ali. Dia tak mau jadi pemerintah. Jadi yang tinggal hanya dialah yang perlu memilih salah seorang jadi pemerintah. Ketika itu, tekanan ni memang kuat. 6 orang ni ditekan. Buat keputusan cepat. Mereka tak ada keputusan. 3 hari tu mereka ditekan. Orang yang duduk dalam tekanan ni memang stres. Tempoh masa yang singkat. Dalam 3 hari. Dan Nabi lantik Abu Talha Al-Ansari, Nabi sebut kepada dia, bawa 50 orang Ansar, cari mereka di mana-mana, jaga mereka, setiap kali jumpa mereka, cepat. Mana keputusan? Omar pesan kepada mereka, nak keputusan secepat mungkin. Kalau kena tekan-tekan ni, susah tau, stres. Ni selingan sikit sebelum sambung ni. Saya teringat, biasa kerja saya dah tekan orang kalau dalam debat, kita nak pergi next round debat, nak dapat result dulu. Result round ni baru kita boleh generate the next round. Jadi biasa kita akan tekan hakim-hakim debat. Hakim debat ni bila tengok 2 orang debat, benda simple je, tapi nak buat keputusan susah. Kalau split 2 lawan 1, split nak kena convince orang tu susah. Ambil masa. Kita punya kerja tekan orang lah cepat. Sekali tu saya ingat salah satu di antara international tournament, maksud saya ketua hakim tapi saya tak jadi hakim dalam final round, ada 7 hakim. Yang jadi ketua hakim tu kawan jugalah, saya beritahu kat dia, lepas habis debate ni 10 minit aku nak keputusan, hang buatlah apa nak buat, 10 minit bagi result kat aku. Dia berkata okey Salman, 10 minit siap. Berdebat lah, pompang-pompang apa semua, dah habis debat. Saya tunggu 10 minit, pergi jumpa dia, Lutfi, mana result? Dia kata tak boleh, kami tak habis bincang lagi. Debate tu saya tengok, bukan tengok sebagai hakim lah, tengok di luar. Memang tahu tim ni patut menang.
katakanlah tim kerajaan ni patut menang. Kita tahulah bila kita tengok dia buat kerja dia memang dia patut menang, tak boleh khilaf dah. So siapa sahaja debate trainer akan tengok, dia tahu mesti Mualah kena menang. Mana result? Kita ingat senang lah. Mana result? Mari sini. Lutfi kita tak nak 5 minit lagi. Kita tengah tunggu final ceremony. Masa tu ada VIP semua main. Hang kena bagi result kat aku lah ni juga. Tak boleh, tak dapat lagi result. VIP terpaksa tunggu, tak apalah. Bincang lagi 5 minit. 15 minit last ni. Lepas 15 minit bagi result kat aku. Okay, janji 15 minit. Bincang. Lepas 15 minit saya kacau lagi lah. Weh, mana result sebab VIP duk tunggu. Dia kata, okay, kami dah tak boleh nak buat apa. Tetap split juga. Inilah result yang kami dapat. Ada 7 hakim, 3 orang pilih A tadi tu. Yang memang saya tengok, saya rasa A memang kena menang tanpa split. 3 orang pilih A. 2 orang pilih A, 5 orang pilih B. 2 pilih A, 5 pilih B. Saya tanya dia, yang pilih A ni siapa? Dia kata dia dengan seorang lagi memang senior debate trainer. Lagi 5 orang ni hakim-hakim baru pilih B. Okey, tak apa Lutfi, hang ada lagi 10 minit. Aku nak hang buat apa sahaja, yang penting bagi ni menang lah, buat betul-betul. Dia pun, betul tak apa, biar VIP tunggu. Dia pun bincang-bincang sekali lagi, dia berjaya lah convince mereka. Akhirnya tukar jadi 4-3 kot. Cuma ceritanya, tapi saya tak buat apa, saya bukan kerja saya cuma kata, hang ada masa tambahan je. Dia yang buat kerja dia. Bila hidup dalam tekanan, bagi keputusan. Nak keputusan sekarang, stres. Tekanan kepada mereka. Mereka tak ada jalan keluar. Dan semua orang ni, 50 orang yang ada ni, cari mereka ke mana sahaja mereka pergi. Bawa keputusan. Dan sehinggalah pada hari yang keempat, Abdul Rahman bin Auf kumpulkan semua orang pada ketika itu. Orang ramai berkumpul dan semua orang bercakap. Kata Ammar bin Yasir kata, in aradta alla yakhtalifal muslimun fabaya' Ali. Wahai Abdul Rahman, kalau hang tak mau orang Islam berpecah belah, pilihlah Ali. Orang Islam akan bersatu, pilih Ali sebab Ali Ahlul Bait Nabi SAW. Al-Miqdad bin Aswad kata, aku setuju dengan Ammar. Kalau tak mau bagi orang bergaduh, pilihlah Ali. Kemudian kata Abdullah ibn Abi Sarh, dia kata, in aradta an la takhtalifa Quraisy fabai' Uthman. Kalau Abdul Rahman hang tak mau orang Quraisy berpecah belah, pilihlah Uthman. Leceh nak pilih mana satu. Ammar dengan Miqdad kata, kalau nak kita bersatu, Ali lah yang boleh bagi kita bersatu. Abdullah bin Abi Sarh kata, kalau nak Quraisy semua bersatu, pilihlah Uthman. Abdullah bin Abi Rabi'ah kata, betul. Cakap Abdullah bin Abi Sarh ni betul. Kemudian Ammar kritik dia. Ammar kata, mata kunta tansahul muslimin. Ammar kata kepada Ibn Abi Sarh, sejak bila hang ni memberi nasihat kepada orang Islam? Dia situasi tu jadi keras. Sebab ini antara Bani Umayyah dengan Bani Hashim. Ada sedikit kekerasan di situ. Nak bagi siapa? Ibn Abi Sarh kata, dia ni anak susuan dia dengan Osman saudara susuan. Saudara susu lah. Sama adik-beradik susu. Ibn Abi Sarh. Dan dia ada sejarah yang tak bagus. Kalau tuan-tuan ingat kita baca sirah dulu, Ibn Abi Sarh dia masuk Islam. Kemudian dia murtad. Apabila dia murtad, Nabi SAW perintahkan, ada 7 orang, 10 orang yang Nabi kata, kamu jumpa mereka ketika pembukaan kota Mekah, tiada maaf bagi mereka ni, bunuh mereka. Sekalipun mereka bersembunyi di dalam kelambu Kaabah. Ibn Abi Sarh salah seorang. Nabi bagi pesanan, orang-orang ni kamu jumpa, kamu bunuh. Pengkhianat. Tapi apa yang dia buat, dia sembunyi dalam rumah Osman. Di rumah Osman bawa dia jumpa Nabi SAW. Osman mempujuk Nabi pun terima taubat dia dan ketika tu dia masuk Islam. Cerita dia panjang lah, mungkin kita dah cerita dulu kot, lama dulu. Jadi Ammar kata kepada Ibn Abi Sarh, a'anta tansahul muslimin, hang siapa nak bagi nasihat kepada orang Islam? Kemudian yang lain pula bantah Ammar. Berlakulah pertikaian di antara mereka sehingga akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas kata kepada Abdul Rahman bin Auf, afriq qabla an yaftatina an-nas. Afriq qabla an yaftatina an-nas. Wahai Abdul Rahman, buatlah keputusan sebelum manusia diuji dengan perpecahan. Buat keputusan. Ini tak berlaku sebelum ni. Ketika zaman Abu Bakar, Ahlul Bait lambat bai'ah. Tapi the moment Abu Bakar dilantik, mereka semua bersetuju dan bai'ah, tak ada beza pandangan. Ketika pelantikan Umar Al-Khattab, Abu Bakar bagi tahu sebelum dia meninggal dunia, Umar akan jadi pengganti aku. Tak ada orang lain dah. Tak ada isu.
Tapi ketika nak lantik pemimpin ketiga, sekarang ni split di antara Ali ataupun Uthman. Ammar dan Miqdad kata Ali. Ibn Abi Sarah kata Uthman. Dan ramai orang ketika itu memilih Uthman. Akhirnya Abdurrahman bin Auf panggil Ali dan juga Uthman. Dia tanya kepada Ali first kali. Abdurrahman bin Auf duduk atas mimbar Nabi 3 tingkat. Dia naik atas tingkat yang ketiga atas. Ada 3 tangga atas sekali. Dia panggil Ali dan dia kata antara ucapan yang disebut kepada Ali, alaika bi ahdillah wa mithaqihi la ta'malanna bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa sirati khulafa min ba'dihi. Abdurrahman bin Auf kata, hendaklah engkau berpegang dengan tali Allah dan juga beramal dengan kitabullah dan sunnah Nabi serta apa yang telah ditinggalkan oleh 2 pemimpin sebelum engkau. Boleh tak boleh? Beramal dengan kitabullah, sunnah Nabi dan persis sebagaimana diamalkan 2 pemimpin sebelum engkau. Kata Ali, arju an af'al fa'amalu bimablagh ilmi wa taqati. Ali kata, aku harap aku mampu. Aku akan cuba sebaik mungkin dan aku harap aku akan mampu melaksanakan macam yang kau kata. Okey, ditinggalkan Ali. Abdurrahman bin Auf panggil Osman pula. Dalam majlis tu disebutkan Osman bila masuk masjid, ramai dah orang. Bila orang bincang, Osman duduk di belakang. Sebab dia pemalu, Osman tak nak langkah orang ke depan, duduk di belakang. Ali datang duduk dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kata kepada Ali, kau duduk pula. Panggil Osman dari belakang. Osman, datang lalu orang. Naik tangga mimbar yang kedua. Apabila Osman datang ke situ, Abdurrahman bin Auf tanya soalan yang sama. Boleh ataupun tidak berpegang dengan janji Allah dan Rasulnya, beramal persis seperti yang diamalkan oleh Abu Bakar dan Umar? Kata Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia sebut, aku akan lakukan, aku akan amal sebagaimana yang dibuat oleh Abu Bakar dan Umar. Ketika itu Abdurrahman bin Auf jadi orang yang pertama membai'ah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu jadi pemerintah. Aku pindahkan semua bebanan yang berada di atas badan aku kepada Uthman. Ada banyak riwayat lah. Sebahagian riwayat kata Ali yang terakhir bai'ah, sebahagian riwayat kata Ali yang pertama bai'ah selepas Abdurrahman bin Auf. Ala kulli hal, pada hari itu juga mereka semua bai'ah Uthman untuk menjadi pemerintah. Bermula dengan Abdurrahman bin Auf. Dan apabila dia jadi pemerintah, Abdurrahman bin Auf tinggalkan dia jadi pemerintah. Uthman diangkat jadi pemerintah. Bai'ah dia. Uthman bila nak naik mimbar tu, ini cerita sikit selingan juga. Nabi SAW berdiri di tangga yang ketiga mimbar ketika khutbah. Dalam riwayat disebutkan Nabi akan naik tangga yang ketiga. Apabila Nabi SAW nak duduk antara 2 khutbah, Nabi duduk. Tapi masa nak khutbah, Nabi naik 3 tangga. Zaman Abu Bakar kurangkan 1 tangga, naik 2 tangga sahaja. 2 tangga, nak nampakkan ketika dia berdiri, dia kurang daripada Nabi SAW. Zaman Omar naik 1 tangga. Jadi kuranglah. Ni saya cerita macam kita cerita dululah. Omar ni dia letakkan respect yang sangat tinggi kepada Abu Bakar. Mana-mana je dia buat, aku kurang daripada Abu Bakar. Dia akan tunjukkan yang tu. Dia naik tangga 1 je. Osman pula ketika jadi pemerintah, last kali Osman fikir tangga mana dia nak duduk ni, Osman naik tangga atas sekali. Osman kata kalau duk main turun-turun sampai ke bawah tak habis, aku nak ikut yang Nabi buat. Jadi Osman kembali berkhutbah di tempat Nabi SAW berkhutbah, naik ke tangga yang ketiga. Berkhutbah dia yang pertama. Kemudian antara riwayat disebutkan setelah ke apa? Nak berhenti ke? Sama sikit. Ya. Baik. Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu datang jumpa Abdurrahman bin Auf. Dia kata kepada Abdurrahman, laqad asabta an bay'ata Uthman. Betullah wahai Abdurrahman bin Auf, hang punya pilihan untuk lantik Uthman. Dia kata ke Uthman, law bay'a Abdurrahman ghairaka ma radina. Dia pergi ke Uthman pula. Mughirah bin Syu'bah kata, kalau tadi ni Abdurrahman bin Auf pilih orang lain, bukan pilih hang, kami takkan reda. Ini dia sahabat Nabi, dia seorang pejuang. Tapi kadang-kadang kita nampak adalah orang yang kira apa? Dia jaga relation lah. Kita tak kata perkataan mengampu kepada para sahabat Nabi, tapi ada dalam community akan ada sebahagian orang yang dia jaga hubungan baik dia. Dia jaga hubungan baik dia dengan orang-orang penting.
Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dalam riwayat disebutkan dia pergi jumpa Abdul Rahman, dia kata betul lah pilihan hang lantik Osman. Memang betul. Dia pergi ke Osman, dia kata aku nak habaq kat hang Osman, kalau kata tadi Abdul Rahman pilih orang lain, kami tak suka. Pilih hang ni kami suka. Kata Abdul Rahman bin Auf, ini penting juga. Kalau jadi pemerintah ni penting. Kalau start dengar bunyi-bunyi macam orang nak mengampu, dismiss siap-siap. Tolak siap-siap. Kalau tidak, kita tenggelam di dalam tu. Kata Abdul Rahman bin Auf, kadzabta law bay'tu ghairahu la bay'tahu. Abdul Rahman bin Auf kata, hang tipu. Hang jangan bohong kat aku. Kalau aku bai'ah orang lain pun, hang pasti akan bai'ah bersama dengan aku. Wala qulta hadhihi al-maqalah. Hang akan ucap macam ni juga kepada orang lain. Hang jangan dok main cerita kat aku. Kat orang lain boleh buat drama, tapi kat aku jangan buat drama, kata Abdul Rahman bin Auf. Kalau kata aku tak pilih Uthman, macam ni lah hang timai kata kat aku, dan hang pun akan ikut bai'ah dengan aku juga. Sebab itu kata Miswar Ibnu Makhramah, ketika itu tidak ada orang yang menutup segala pintu-pintu kerosakan dan pergaduhan lebih baik daripada Abdul Rahman bin Auf. Tutup segala pintu permusuhan dan pergaduhan yang ada. Setelah Uthman radhiyallahu anhu diangkat menjadi pemerintah dan semua orang bai'ah termasuk Ali radhiyallahu anhu, isu yang pertama, keputusan pertama yang dia kena buat. Ingat lagi cerita dulu, kita cerita pembunuh Uthman, Abu Lu'lu'ah. Dia bunuh Uthman. Setelah dia bunuh Uthman, dia bunuh Umar. Ubaidullah bin Umar, anak kepada Umar, dia marah. Apabila dia marah, orang dah bunuh dah Abu Lu'lu'ah. Tapi dia dengar ucapan yang ketika itu disebutkan kepada dia oleh Abdul Rahman bin Abu Bakar. Abdul Rahman bin Abu Bakar kata, aku jumpa 3 orang ni duk bincang sama mereka pada hari sebelum Umar dibunuh. Abu Lu'lu'ah, Jufainah dan juga Hurmuzan. Jufainah orang Kristian, Hurmuzan orang Islam, Abu Lu'lu'ah orang Majusi. 3 orang 3 agama. Kata Abdul Rahman bin Abu Bakar kepada Ubaidullah bin Umar, aku nampak mereka 3 orang duk sembang. Mereka nampak aku, mereka terkejut, pisau terjatuh. Aku perasan pisau itulah yang mereka guna untuk bunuh Umar. Ubaidullah bin Umar bila dia marah, dia pergi bunuh anak Abu Lu'lu'ah, dia pergi bunuh Hurmuzan, dan dia pergi bunuh juga Jufainah. Umar tangkap mereka. Umar tangkap mereka bertiga. Umar kata 3 orang ni, siapa jadi khalifah selepas aku, mereka 3 orang dah mati. Ubaidullah bin Umar ditangkap. Umar kata siapa jadi khalifah, buat keputusan. Nak hukum apa dekat dia. Dia telah bunuh 3 orang. Kerana 3 orang terlibat dalam komplot membunuh bapa dia. Dia ditangkap. Ini keputusan pertama yang Osman kena buat. Ni cerita jadi pemimpin ni susah. Dia bukan pasal halal haram je. Kita duduk rumah, senang lah. Halal, semayang wajib, semayang, puasa, zakat. Halal, nasi, ayak, minum, makan, minum kita halal. Haram, babi, arak, haram clear, senang. Tapi jadi pemerintah, rasuah haram ke? Lawak je. Tapi jadi pemerintah, rasuah memanglah haram. Jadi pemerintah, pertimbangan dia banyak. Bayangkan, hari pertama Uthman dilantik menjadi pemerintah, dia kena buat keputusan. Apa aku nak buat dengan anak Umar? Hari pertama. Sebab tu tuan-tuan, kalau relate balik cerita ni dengan yang tadi Umar kata, janganlah bagi kat anak aku. Tak payah, ini musibah. Bukan kesenangan, tapi musibah. Jadi pemerintah ni sebelah kaki hancur. Osman tak biasa dengan situasi tu. Sebelum ni Osman ahli ibadah, bersedekah. Banyak mana harta dia ada, dia bersedekah. Jadi sahaja pemerintah, keputusan yang besar dia kena buat. Kalau mengikut kitabullah, sunnah Nabi SAW, Ubaidullah bin Umar mesti dihukum bunuh sebab qisas. Dia dah bunuh 3 orang. Yang anak Abu Lu'lu'ah tak ada kena mengenal dengan cerita, dia pergi bunuh dia tu. Dan 2 orang ni, kalaupun mereka bersubhat, tak ada bukti mereka bersubhat, melainkan perkataan Abdul Rahman bin Abu Bakar sahaja. Dan dia hanya nampak mereka sembang. Ikut betul-betul rekod, ikut Al-Quran Sunnah, dia tak ada pilihan lain, melainkan dia kena bunuh mereka. Dia kena bunuh Ubaidullah bin Umar. Kata Ali bin Abi Talib kepada dia ketika itu, ara an taqtulahu. Hang tanya aku, wahai Uthman, tak ada pilihan lain, melainkan Ubaidullah kena bunuh. Itulah yang Al-Quran ajak kita. Qisas.
Kata Amr bin Al-As, Inna Allah qad sebahagian orang kata kepada dia, Qutila Umar ams wa yuqtal ibnahu yaum. Sebahagian orang kata kepada Osman, baru semalam Umar mati, tak hari ni nak bunuh anak dia pula. Macam tak kena, bapak dia mati semalam, hari ni nak bunuh anak dia. Kacau lagi negara. Akhirnya Amr bin Al-As kata, wahai Osman, Han jangan ambil tanggungjawab ni. Sebab katanya, Inna Allah qad a'faka an yakuna hadal hadath walaka 'alal muslimin sultah. Kata Amr bin Al-As, Allah telah selamatkan hang. Peristiwa ini berlaku ketika hang belum ada kuasa. Ini bukan zaman hang. Hang tak payah ambil tanggungjawab ni. Bukan hang punya zaman. Allah telah menyelamatkan hang. Tidak berlaku peristiwa ni ketika hang jadi khalifah. Ketika itu tak ada khalifah. Omar dah ditikam, Omar tak mati lagi. Omar pada ketika tu, dan bukan hang. Hang tak perlu ambil tanggungjawab ni. Sejuklah sikit hati dia. Osman buat keputusan, aku akan bayar diat kepada 3 orang ni. Diat membunuh 3 orang, 100 ekor unta kepada setiap seorang, dan dia lepaskan Ubaidullah. Tapi ceritanya pemimpin macam tu lah. Dia sentiasa akan berdepan dengan situasi setakat mana dia boleh keluar daripada Al-Quran sedikit, dia boleh keluar daripada sunnah sedikit kerana nak mengikut Al-Quran, prinsip Al-Quran dan prinsip sunnah. Takat mana? Sebab tu dalam mazhab Hanafi ada satu kaedah yang namanya istihsan. Istihsan ni keluar daripada qiyas yang nampak clear. Kalau nak ikut cara Al-Quran, logik Al-Quran, persamaan dengan Al-Quran, ini cara dia. Imam Abu Hanifah kata ada dalam hukum fiqh namanya istihsan. Keluar daripada jalan yang clear ni, pilih hukum lain. Kerana atas alasan-alasan tertentu. Ada sebab dan ada keadaan kita kena keluar daripada jalan ini kepada persamaan yang tersembunyi. Ada persamaan yang jelas. Antara hukum ni dengan hukum ni, arak haram. Persamaan arak dengan dadah, dua-dua memabukkan, dua-dua menghilangkan fungsi akal, boleh haram, jelas. Tapi ada sebahagian kes kata Abu Hanifah, kita lari daripada persamaan yang jelas, ambil persamaan yang tak jelas untuk maslahah. Namanya istihsan. Penting, kaedah yang penting. Imam Syafi'i itu tak boleh pakai istihsan. Melainkan ada dalil. Kalau tak ada dalil, tak boleh pakai. Kalau dalil tunjuk inilah hukum dia, inilah. Tak boleh pergi tempat lain lah. Imam Syafi'i kata, man istahsana faqad syara'a. Siapa yang buat istihsan, macam dia buat agama baru. Tapi dalam konteks pemimpin, mereka akan berdepan dengan situasi itu. Jadi sangatlah menakutkan tugas pemimpin. Sangat menakutkan. Hari pertama Uthman jadi pemimpin, dia kena buat keputusan yang berat. Dan orang yang bertakwa kepada Allah, benar-benar takwa, jawatan itu menakutkan mereka. Itulah sunnah yang Umar tunjuk. Bukanlah kita kata semua orang yang nak anak dia jadi pemimpin itu teruk. Tak semestinya. Ada berbagai alasan. Tapi jawatan itu adalah jawatan yang menakutkan. Tidaklah orang nak, melainkan dia memang ada kemampuan. Jadi, saya berhenti setakat ni dulu. InsyaAllah kalau ada kesempatan, kita sambung bab seterusnya tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku di zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Okey kan? Kita tutup aja. Okey. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.